Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nur Azni binti Muhammad Razi, iaitu guru Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Jitra, Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk berwawancara, untuk sesi wawancara pada pagi ini. Baik, terima kasih Okey, juga pada kerana sudi mewawancara cikgu. cikgu. Okey, sebelum saya start, sebelum kita bermulakan sesi wawancara kita, saya nak minta izin untuk rekod boleh cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey. Silakan. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum tu cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Tak ada tak ada kelas hari ni. Ada, tapi untuk anak murid cikgu, cikgu Okey, akan okey. bagi. Terima kasih cikgu. Okey cikgu. Saya akan ke soalan yang pertama cikgu. Okey. Okey. Bolehkah cikgu berkongsi sedikit tentang latar belakang pendidikan cikgu? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pendidikan cikgu ni bermula pada tahun 1976 apabila Ya. cikgu mula masuk darjah 1 sekolah rendah. Jadi 1976 sampai 1981 di Sekolah Rendah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Changlun, dan kemudian pada 1982 sampai 1988 cikgu melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Citra, sekolah yang sekarang cikgu mengajar, sampai ke tingkatan 6 atas lah. Jadi cikgu ambil STPM di sini dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia untuk ijazah sarjana muda sastra dan pendidikan selama 4 tahun di USM, dan kemudian seterusnya cikgu terus menceburkan diri dalam sebagai seorang pendidik lah. Faham. Oh, sekiranya cikgu habis tingkatan 6 dekat SMK Jitra tu, pergi USM, Ya. and then balik mengajar dekat SMK Jitra balik. Okey. Sebelum tu cikgu uh, dapat posting ke Kuala Selangor. Tapi Ya, ya. disebabkan waktu tu cikgu dah kahwin, jadi cikgu mohon untuk berpindah mengikut suami ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tebrau, Johor Bahru. Dan kemudian berpindah ke Kota Tinggi dan barulah balik ke Kedah semula dan kembali Faham. mengajar di cikgu belajarlah Sekolah Oh, Menengah Pasir Haji. faham. Sekiranya sampai cikgu pencen lah kat SMJ. InsyaAllah dalam cadangan lah, insyaAllah. Okey, faham cikgu. Okey cikgu. Terima kasih cikgu kerana menjawab soalan tu cikgu. Okey, Okey, sama. kita ke, saya nak tanya cikgu soalan yang kedua cikgu. Okey. Apakah pencapaian-pencapaian yang pernah cikgu lakukan sepanjang cikgu bergelar seorang pendidik ataupun seorang guru? uh, Sebagai seorang guru, ada pencapaian yang paling Paling cikgu tak boleh cikgu lupakan lah, paling manis sekali. baru-baru Ya, ni semasa peperiksaan semester 2, ya. result keputusan peperiksaan semester 2 yang terbaru untuk tahun sesi 2023, pencapaian bagi mata pelajaran pengajian am. Sekarang cikgu dah mengajar mata pelajaran pengajian am, Oh, dan cikgu itu disebabkan cikgu adalah ketua panitia, jadi kebetulan keputusan peperiksaan itu merupakan keputusan yang tertinggi sepanjang 2000, bermula daripada 2013 sampai 2023. Itulah result tertinggi yang dicapai, itu satu, dan yang kedua ialah pencapaian peribadi lah, ya. Cikgu merupakan seorang yang minat menulis, jadi adalah beberapa pencapaian peribadi daripada aspek penulisan, seperti cikgu pernah mendapat tempat ketiga kebangsaan sebanyak 2 kali, dan dalam pertandingan menulis cerita kanak-kanak kategori ya. guru, cikgu pernah dapat peringkat kebangsaan 2 kali,
Kemudian cikgu dapat penulisan sempena 50 tahun Bank Rakyat pun cikgu pernah dapat tempat 3. Lepas tu cikgu adalah penulis untuk kolumnis bagi Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi banyak melibatkan penulisan lah. Ya. Dan cikgu juga adalah penulis untuk Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sepanjang JPNK membuat buku lah. Buku-buku macam tokoh-tokoh pendidikan dan sebagainya. Jadi itulah antara yang Faham. boleh cikgu anggap Oh, layan lah. kayaknya Banyak menulis. cikgu memang minat menulis lah. Dia main sendiri. Oh, Cikgu faham. tak, tapi apabila ada masa lapang cikgu akan menulis. Okey, faham. Menulis ni Kat masa lapang contoh time tu tak ada kelas ke, duduk saja pegang pen tulis lah macam tu. di sekolah tidak. Di Oh, sekolah dia banyak kepada preparation untuk masuk ke kelas, tanda kertas. Jadi kat sekolah cikgu tak akan menulis dan susah untuk menulis di sekolah. Cikgu tu kena duduk tempat sunyi baru boleh menulis. Jadi selalunya menulis tu kat rumah. kiranya kalau nak menulis tu pun kita perlukan ketenangan jugalah cikgu. Betul. Bukan saja nak menulis tanda kertas pun cikgu perlu tenang. Kena tak boleh ada gangguan. Ada gangguan je cikgu stop lah. Okey, faham. Oh, kiranya Okay. buku apa yang cikgu cakap ni, buku kanak-kanak yang cikgu tulis tu lah? Buku kanak-kanak? Cerpen. Cerpen lah? Lebih kepada ya. Oh, so Kumpulan. dia dibukukan lah benda tu. Ya, Oh, so betul. adakah dia dikomersialkan ataupun Itu jadi adakah hak milik kan. Dia oh, jadi hak milik pendidikan. Jadi bergantung pada Kementerian Pendidikan lah sebab cikgu tidak pula menerima bukunya kecuali 2 tahun lepas cikgu ada terima buku itu bukan di bawah Kementerian Pendidikan lah tapi dia macam satu himpunan cerpen lah. faham. Ada tapi cikgu tak ada lah waktu sekarang nak tunjukkan pada kau Yum. Okey, Dia dah buat balik dah. Okey. faham. Okey, terima kasih cikgu kongsi tentang pencapaian cikgu. Saya dengar cikgu cakap pasal pencapaian cikgu, saya jadi macam terinspirasi dengan apa kejayaan yang telah cikgu capaikan. Terima kasih cikgu. Okey, saya ke soalan seterusnya, dia tentang keguruan sikit cikgu. Okey, Okey. pada pendapat cikgu, apakah yang cikgu faham tentang peranan ataupun tanggungjawab sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik lah. Okey. Baik, bagi cikgu apabila di soal tentang peranan dan tanggungjawab seorang guru ni secara keseluruhannya cikgu boleh katakan bahawa sebut sahaja cikgu, perkataan cikgu itu sendiri telah membayangkan bahawa peranan kita adalah yang pertama sudah tentulah untuk memberikan seboleh mungkin pelajaran ilmu baharu kepada anak-anak murid kita mengikut bidang masing-masing lah. Ya, kalau cikgu sebenarnya major dalam sejarah, minor dalam bahasa Melayu. Ya, tetap masa cikgu di Johor, kebanyakannya bidang cikgu adalah sejarah ketika itu. Faham Ya, cikgu? jadi apa yang peranan cikgu ketika itu adalah menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sejarah sama ada benda tu ada dalam silibus ataupun tidak ada dalam silibus. Jadi cikgu combinekan semua sekali, apa yang mampu cikgu nyatakan, cikgu akan nyatakan. Apabila cikgu pulang ke Kedah, cikgu diberikan tanggungjawab untuk bahasa Melayu pula. Jadi disebabkan sebelum tu cikgu lebih kepada sejarah, walaupun minor cikgu dalam bahasa Melayu, tapi cikgu perlu belajar kembali, tengok balik apa yang cikgu pernah
pelajari, dalami balik bidang bahasa berkenaan untuk cikgu sampaikan pada pelajar-pelajar cikgu. Jadi apa yang cikgu nampak di sini adalah ya kuasai apa nama bidang kita, baru kita boleh mengajar dengan baik kepada pelajar-pelajar kita. Faham Jika cikgu. ilmu yang kita tahu terlalu sikit, hanya sekadar apa yang ada dalam buku teks semata-mata, itu tidak memadai. Ya, tu um, tanggungjawab sebagai seorang guru ni adalah dalami ilmu kita, baru kita boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar kita yang terbaik. Ya, daripada segi pelajaran lah. Samping itu, biasalah tanggungjawab sebagai seorang guru ni, dia ada tanggungjawab kepada pelajar itu sendiri. Sebagai stakeholders ni, sebagai seorang guru, stakeholders dia terlalu luas. Kita ada pelajar, pelanggan kita, waris pun pelanggan kita, sahabat-sahabat kita sendiri, sahabat-sahabat guru pun kita punya stakeholders kita juga, Faham cikgu, faham. masyarakat, agensi awam ke swasta ke apa ke, semua itu adalah apa nama orang yang bertanggungjawab di sekeliling kita dan Dalam kita juga bertanggungjawab pada mereka. faham. Kau saling bergantung lah antara satu sama lain. Faham betul kan cikgu kan? Ya, Faham. sangat betul. Ya, jadi uh, kalau kita nak cakap satu je tanggungjawab hanya kepada pelajar semata-mata salah. Jadi kita ada banyak tanggungjawab lain kepada orang di sekitar kita. Uh, konsep guru itu barulah akan tepat. Kalau Faham. hanya mengajar dalam saja, salah sebenarnya. Bukan sekadar Ya, mengajar dalam kelas je lah. Faham, faham. betul. Tanggungjawab seorang guru sebenarnya sangat luas. Sangat luas dan Dan sangat besar kan cikgu kan? betul. Gitulah yang cikgu faham lah. Dan itu yang cikgu amalkan lah selama ni. Okay, baik cikgu. Terima kasih untuk jawapan yang sangat-sangat memberi saya apa? Inspirasi. Okay cikgu. Okay, kita teruskan ke soalan seterusnya boleh ya cikgu? Okey, boleh? Silakan. Okay. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru sebelum menceburi bidang perguruan? Contohnya seperti saya lah. Saya belajar bidang pendidikan tapi tak masuk lagi dalam dunia pendidikan ni dekat sekolah apa. So, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang pendidik? Okey, untuk menjadi seorang pendidik yang pertama sekali ialah sebelum tu cikgu nak tanya Khoyum. Ya, cikgu. Sebut cikgu, siapa dia punya pelanggan utamanya? Pelajar lah, cikgu. Okey. Jadi pelajar ni tentulah umur dia lebih muda daripada kita. Betul tak? Betul, cikgu. Kan? Naklah kita sebut ya, taraf anak-anak. Apa sifat utama apabila kita nak berkawan, nak mengajar, nak mendidik anak-anak ni? Jadi tentulah seorang yang penyayang paling tidak. Kan? Dia mesti penyayang, tapi penyayang saja kalau dia tak minat kepada bidang dia salah. Tak boleh. Ya, jadi minat kena ada. Minat wajib ada, penyayang mesti. Lepas tu ada minat, ada penyayang, tak ada ilmu, tak boleh, kena Benar ada berilmu. ilmu. Faham, cikgu. Betul. Lepas tu ada ilmu, masuk-masuk pergi duk cerita macam tu saja dalam kelas. Salah, kena kreatif. Betul tak? Kena kreatif tempat dah ni. Okay. Ya, kita kena minat, penyayang, berilmu, kreatif. Dah semua ni ada pun tapi kalau misalnya pelajar kita tak dapat tangkap apa kita ajar, jadi kita kena renovate lah sikit penyampaian dan sebagainya. Jadi kena inovatif dalam penyampaian kita. Lepas tu sudah tentu kena rajin. Kan? Rajinlah untuk kaji. Okey, kalau penyampaian hari tu tak dapat, pelajar kita tak dapat keseluruhannya, jadi kita kena kaji atas sebab apa. Kena rajin lah maksudnya. Kena rajin. Ya. Itulah yang cikgu nampak paling ketara.
Hmm. Faham cikgu, terima kasih. So ciri-ciri itu pentinglah sebelum menjadi seorang pendidik kan. Ya, Apa? betul. Penya, penyayang, lepas tu Hmm. perlu ada ilmu. Betul? Okay. Okay. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu tadi. Okey cikgu, kita ke soalan seterusnya boleh cikgu? Okey cikgu, apakah kaedah yang digunakan oleh cikgu untuk menarik perhatian murid dalam proses PDP di dalam bilik darjah? Apa kaedah yang cikgu guna? Contoh macam budak Ah, tu tak nak belajar, kau dia macam tak berapa minat belajar, apa yang cikgu buat? Apa kaedah? Untuk tarik minat dia. kaedah yang digunakan disebabkan sekarang ni cikgu mengajar pelajar tingkatan 6. Ya, Jadi kaedah dia tak bolehlah seperti kanak-kanak kecil kan. Kalau tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu pun boleh lagi lah. Masih boleh didik hibur kan. Dalam bentuk didik hibur ke ataupun dalam bentuk permainan ya. Bila naik tingkatan 6 ni dengan 3 kali peperiksaan untuk sepanjang pengajian tu dalam lebih kurang satu-satu SEM dalam 5 bulan macam tu saja, terus ada peperiksaan SEM 1, lepas tu SEM 2, lepas tu SEM 3 kan. Jadi cikgu rasa kaedah pembelajaran seperti didik hibur dan juga permainan-permainan tu dah tak berapa sesuai dengan pelajar tingkatan 6 kan. Jadi apa yang cikgu lakukan ialah lebih kepada uh, pada guru sebagai fasilitator ya, dan pelajar itu sendiri um, yang memberikan output tentang sesuatu perkara. Cikgu akan berikan keterangan dengan lebih lanjut sahaja. Ya, jadi dia lebih kaedah yang lebih dewasa lah. Ya, kaedah lebih dewasa. Kalau misalnya dalam uh, pelajar sekolah rendah ataupun menengah rendah ya, ataupun arus perdana lah kan. ya, Jadi kaedah seperti uh, macam apa abad 21 punya ah, kaedah apa semua tu relevan lah kan. Uh, faham. Bentuk perbincangan apa semua tu kita aplikasi dalam tingkatan 6, tapi kalau benda-benda macam permainan dalam kelas tu agak tak berapa sesuai. Jadi kita lebih kepada perbincangan, pembentangan, kaedah-kaedah yang Dia kata nampak lebih dewasa. pembelajaran secara dua hala itu betul kan? Ya, masih. Ya, jadi pelajar itu sendiri dia perlu mencari input tentang apa yang dia nak belajar pada hari berkenaan lah. Ya, Faham. jadi secara tak langsung dia ada pengetahuan awal tentang perkara yang nak dipelajari itu. Ya, itulah ya perbezaan antara kaedah pembelajaran mendengar rendah dengan mendengar rendah arus perdana dengan tingkatan 6. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey cikgu, kita ke soalan seterusnya cikgu. Boleh? Okey. Tinggal beberapa soalan je lagi ni saya nak tanya. Okey cikgu, sepanjang cikgu, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam mengendalikan proses PDP di dalam bilik darjah? Apakah cabaran yang cikgu hadapi? Okey. Cabaran ya, bila bercakap tentang cabaran dalam proses PDPC, nak mengajak rasanya insya-Allah tak ada masalah. Ya, tetapi orang yang nak menerima pelajaran tu yang akan menghadapi masalah. Jadi di sini kita nampak bahawa cabaran utama dalam PDPC ialah sikap dan penerimaan pelajar terhadap apa yang kita ajar. Ya, kerana dalam kelas kalau kita ada 25 orang pelajar, bermaksud kita ada 25 sikap, emosi pelajar yang kita kena handle. Faham? Jadi pelajar ni bila dia datang ke sekolah, dia bukan, kadang-kadang tu dia bukan uh, bermotivasi 100% untuk belajar. Pada hari berkenaan mungkin dia ada masalah dan sebagainya dengan
tak tahulah mungkin dengan keluarga, ya tengah-tengah jalan nak datang ke mungkin ada masalah ataupun dengan rakan sekelas ke apa ke. Jadi bila dia duduk kat dalam kelas nak belajar dengan kita tu, ya, dia berbaur macam-macam jenis apa nama ketika nak belajar tu. Jadi dalam kalau pun kita dah berjaya untuk mengajar, kita katakan 90% kita katakan. Tapi adakah pembelajaran setiap pelajar itu 90%? Faham Ya. cikgu. Jadi kita nak ini cabaran utama sebenarnya. Kita kena betul-betul kena kenal pasti pelajar ni bersedia atau tidak untuk menerima pelajaran kita pada hari depan. Si gerak tubuh, mimik muka, semua ni boleh membantu kita untuk mengenal pasti pelajar bermasalah ataupun emosi tak stabil pada hari berkenaan kan. Faham cikgu. Jadi itulah cabaran utama dalam PDPC sebenarnya, nak handle emosi pelajar itu untuk menerima pendidikan kita pada hari berkenaan. Cikgu. Terima kasih cikgu. So kiranya cabaran tu, kiranya kalau masa belum masuk kelas tu tengok dia punya emosi dulu. Faham. Ya. Kalau contoh Ya. kalau emosi dia tu macam emosi dia tu tak baik, contoh macam mood dia tak baik. So cikgu macam nasihat dulu ke macam mana? Tak. Selalunya cikgu akan ajak dulu Oh, secara formal lah. obrol. Secara formal lah. So kejap lagi kita panggil dia. Nanti dia datang duduk kat sebelah. Baru kita handle. Cakap pelan-pelan dengan dia. Cikgu tengok kamu ni macam ni. Hari ni ada masalah. Macam tu lah. Faham. Nanti kalau dia tak bersedia untuk bercerita ataupun kita nampak dia macam dia tak bersedia untuk bercerita, nanti kita bawa dia turun pergi kantin ke, ataupun kita bagilah apa-apa. Selalunya dalam beg cikgu tu macam beg Doraemon jugalah, ada banyak barang. Jadi adalah bagi apa-apa kan, ada lebihan-lebihan. Kalau ada lebihan macam pen ke pensel ke madam ke apa benda kan, tu cikgu bagi je. Ya. Nampak macam nak pen. Kan. Highlighter cikgu ada highlighter. Nak. Buat tanda-tanda kan. Dia tak tanda. Orang lain semua tanda. Dia buat bodoh je kan. Nak pen. Nak highlight. Ada. Nanti cikgu keluarkan. Ambil terus. Kan. Jadi lama-lama tu dia macam emosi dah makin stabil lah. Okay. Dia macam dah makin okey lah. Faham. Ya. Lama-lama dia okey lah. Dia boleh lah cerita sikit pun dia dah okey dah kan. Okay. Terima kasih cikgu atas perkongsian tentang cabaran yang cikgu hadapi semasa proses PDP. Okey cikgu, kita ke soalan yang seterusnya. Tak tahu soalan yang keberapa saya pun tak ingat dah. Okey cikgu, apakah cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan lagi inovasi dalam subjek yang diajar oleh cikgu di sekolah? Contoh cikgu sekarang ajar pengajar am. Apakah cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan inovasi dalam subjek tersebut? Okey, cadangan penambahbaikan ni inovasi ya? Ya, inovasi tu. Inovasi ya. Okey. Cikgu rasa disebabkan cikgu mengajar pelajar yang dah dewasa, bagi cikgu dewasa. Jadi cikgu suka kalau inovasi tu datang daripada pelajar itu sendiri. Okey, cikgu bagi contoh. Kita boleh macam kita selalu didedahkan dengan kaedah mnemonik lah kita kata kan. Contoh. Nak ingat sesuatu fakta tu dengan menggunakan huruf gabung ataupun suku kata gabung kan. Oh, guna suku kata awal. Contohlah ni saja. Okey. Pada segi cikgu boleh je. Okey, buat dia punya apa singkatan-singkatan tu. Tapi cikgu tak akan buat.
cikgu akan bagi pelajar yang buat. Oh, biar dia orang buat sendiri, so dia orang akan lebih cepat, lebih ingat lah, lebih mudah untuk ingat lah sebab dia orang yang create sendiri benda tu je kan. Lepas tu cikgu bagi masa pada mereka, pada pelajar-pelajar ni untuk mencipta kaedah, kan, mencipta kaedah untuk mengingat bab-bab tertentu dan kemudian mereka akan membuat pembentangan kaedah-kaedah berkenaan sebelum menghadapi macam sebulan sebelum menghadapi peperiksaan percubaan ke apa ke macam itulah. Jadi pelajar-pelajar ni akan membuat pembentangan kaedah mereka tu kepada rakan-rakan mereka ke dalam kelas. Di situ kita dapat kenal pasti kita bukan sahaja memberikan pelajar-pelajar tu rasa macam dengan dihargai, Dihargai. ya, Faham je. dihargai, dan pada masa yang sama kita meraihkan idea mereka tu. Dan apa yang cikgu nampak ialah pelajar-pelajar sendiri, kawan-kawan dia yang mana dengar tu, mereka ni pun akan berminat apabila rakan-rakan mereka memberikan idea-idea inovasi tertentu untuk kaedah belajar. Jadi waktu tu kita boleh melihat idea mana yang terbaik, kita bagilah. Paling lekeh pun kata-kata semangat lah kan, tahniah dan Faham. sebagainya. Idea berkenaan lah. Jadi cikgu rasa untuk pelajar dewasa macam tingkatan 6 ni memang itu yang antara yang terbaik, sehingga kan ada yang ada rakan-rakan pelajar tu sendiri yang selepas peperiksaan nanti bila cikgu jumpa, okey boleh jawab soalan ni, cikgu ini idea yang diberikan oleh si A ke, dia kata kan, masa kat dalam kelas saya tu saya ingat dia ajak macam tu, kaedah yang Oh, digunakan faham. tu naik dalam peperiksaan. Jadi saya rasa pelajar-pelajar ni lebih suka untuk melihat dan juga mencuba kaedah yang diberikan oleh rakan-rakan mereka sendiri. Kalau kaedah tu daripada kita, daripada seorang guru, boleh, itu hanyalah sebagai pencetus saja. Okey, kita katalah, kita bagi tahulah, kata okey ini kaedah cikgu, kalau macam bab ni ni cara dia macam ni kan. Okey, kalau ni cikgu nak kamu cipta, sekarang kalau cikgu nak kamu bercipta kan, macam mana kamu nak ingat kaedah-kaedah untuk setiap bab dan sebagainya. Nanti dia akan mula mencipta lah. Jadi terbaik, memang terbaik. Okay, faham cikgu. Kiranya inovasi cikgu tu macam biar budak create sendiri, nanti bila Ya. benda tu, contoh benda tu keluar dalam exam, dia boleh jawab gunakan teknik tu, so dia seronok budak tu akan lagi membangkitkan semangat budak tu untuk belajar lagi, untuk buat benda tu lagi. Kalau cikgu kan. Betul. Ya, betul, betul. Ada salah seorang daripada pelajar yang membuat inovasi tu, yang memberi kaedah tu kan. Ya. Akhirnya dia dengan dia keluar banyak kali ke depan untuk menyampaikan dia punya teknik dan sebagainya tu, akhirnya memberikan keyakinan pada dia, dia boleh menyampaikan sesuatu dengan baik, dan akhirnya baru-baru ni diminta untuk pendidikan dan dia dapat untuk pendidikan. Sebab cikgu tanya dia, kenapa kamu mohon untuk pendidikan? Dia kata, saya rasa saya ada keyakinan yang saya mampu untuk mengajar dengan baik. Dia cakap macam tu. Dia ada Seronoklah. Kita tengok. dia selepas pada aktiviti tu, dia dah create orang kata apa? Social skill dia lah cikgu, kemahiran untuk dia bercakap di khalayak ramai macam tu lah cikgu. Meningkatkan self Ya, confidence dia lah cikgu kan. betul. Kebaikan pada dia juga kan. Faham. Nanti kalau Koyum dah masuk ke bidang pendidikan ni, dah berjumpa dengan pelajar, jadi raikan idea pelajar itu sendiri. Kita tak boleh nak bagi idea kita aja betul kan, idea budak-budak semua salah, tak boleh lah. Kita raih. Raih itu sebenarnya bukan sahaja meraihkan mereka, tapi kita pun seronok. Sebab
dapat memberikan sesuatu yang bagi kita terbaik lah. Ya. Faham, cikgu, faham. Baik cikgu, terima kasih nasihat cikgu. Okey cikgu, saya rasa kita ke soalan yang terakhir lah cikgu sebab saya dah tanya cikgu banyak soalan dah. Okey, soalan terakhir saya ialah apakah dorongan dan harapan cikgu yang ingin cikgu ajukan kepada bakal-bakal pendidik pada masa akan datang? Seperti saya dan pelajar-pelajar yang sedang belajar sekarang lah dalam bidang pendidikan dan dunia pendidikan. Apa dorongan harapan cikgu? Okey, yang pertama ialah masa-masa ke depan ni lebih sukar berbanding sebelum-sebelum ni. Ya. Kalau dahulu kita permulaan teknologi, tapi sekarang kita dah berada dalam zaman teknologi. Ke depan pula kita mungkin akan berada dalam zaman yang lebih hebat daripada zaman teknologi, kan? Jadi untuk menjadi seorang guru pada masa hadapan, maka anak-anak sekarang ni perlu um, uh, mendalami ya perkembangan-perkembangan semasa, terutamanya daripada aspek teknologi, kerana kadang-kadang pelajar-pelajar kita terlalu ke depan, ya, tambah-tambah lagi pelajar-pelajar yang berada di kawasan bandar, dia dah ke depan banyak daripada kita, daripada segi cara untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya lebih advance, ya, Lebih sampai ke belakang. Tapi kita guru, ya, Faham jadi cikgu, faham? kita guru, kita sepatutnya lebih ke depan ilmunya berbanding dengan pelajar kita. Jadi disebabkan itu, ya, apa yang anak-anak perlu lakukan ialah um, ilmu, terutamanya dalam ilmu teknologi itu perlu dikuasai, sangat-sangat perlu. Ya, Ilmu. lepas tu yang kedua ialah daripada aspek masa, ya, uh, kita perlu menghargai masa. Kerana sebagai seorang guru kita memang bermain dengan masa. Ya, tambah-tambah lagi kalau kita tengok jadual, sekejap lagi masuk kelas ni, lepas tu masuk kelas ni, tu rehat banyak ni. Waktu mana kita nak tanda kertas, waktu mana kita nak buat preparation untuk esok, waktu mana kita, semua tu bermain dengan masa. Ya, jadi belajar untuk menghargai masa daripada sekarang. Yang ketiga ialah cikgu yakin, ya, bahawa dengan ilmu yang anak-anak pelajari boleh membantu generasi yang akan datang untuk menjadi generasi yang lebih baik, ya, dan perlu seimbang lah, perlu seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, ya, Faham cikgu, kerana faham. kita bukan hanya mementingkan akademik semata-mata, tetapi kita juga perlu IQ dan EQ, ya, Faham. yang tinggi. Okey, itu sajalah bagi cikgu. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu kerana sanggup meluangkan masa cikgu untuk berwawancara bersama saya. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman cikgu. Lepas tu terima kasih kerana banyak memberi nasihat kepada saya. Banyak memberi input yang baik kepada saya untuk saya lebih untuk saya memotivasikan lagi diri saya untuk menjadi seorang pendidik pada masa akan datang. Okey cikgu, Baik, terima kasih banyak-banyak. sudi Apa? interview cikgu. Ya, ya sama-sama cikgu. Sorry saya apa? Kalau soalan saya tu macam senang sangat ke, soalan saya tu tak okey ke. Okey cikgu. Terima Okey kasih dah cikgu. tu. Ini soalan paling sukar yang pernah cikgu dapat. Okey, baik cikgu. Terima kasih.